Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami telah membuat kajian lapangan yang bertajuk Kedudukan dan Hak Jawi dalam Perlembagaan Persekutuan. Saya perkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Aiman Haikal bin Azhar dan ahli-ahli kumpulan lain ialah Ahmad Khairusi Syakirin, Muhammad Nur Afiq, Nur Izzati, Nur Umi Anisa dan juga Syaiful Izzat. Untuk pengenalan kajian lapangan ini, sejarah perkembangan tulisan Jawi merupakan antara tulisan terawal yang pernah ditemui di Nusantara. Secara awalnya, tulisan ini telah berkembang sejak zaman Kerajaan Islam Pasai, kemudian disebarluaskan penggunaannya sejak Kerajaan Melaka, Kerajaan Johor dan juga Kerajaan Aceh pada abad ke-17 Masihi. Antara salah satu bukti kewujudan tulisan tersebut di antaranya adalah batu bersurat Terengganu yang bertarikh pada 702 Hijrah atau 1303 Masihi. Selain itu, tulisan Jawi merupakan tulisan rasmi bagi negeri-negeri Melayu tidak bersekutu semasa penguasaan British. Tulisan Jawi mempunyai peranan yang amat penting dalam masyarakat. Ianya digunakan sebagai perantara penting dalam semua urusan pentadbiran, adat istiadat dan juga perdagangan. Walau bagaimanapun, akhir-akhir ini, isu tulisan Jawi kini semakin diperkatakan meniti bibir ke bibir masyarakat apabila kedaulatan dan peranannya dipersoalkan. Terdapat pelbagai isu yang dilontarkan oleh masyarakat dari pelbagai kaum di Malaysia tentang penggunaan dan peranan tulisan Jawi. Antaranya seperti isu Islamisasi, aplikasi penggunaannya yang terhad dan sebagainya. Namun, kedaulatan tulisan Jawi haruslah dipertahankan kerana tulisan Jawi merupakan lambang kedaulatan negara dan mempunyai keunikannya yang tersendiri. Kajian lapangan ini mempunyai 3 objektif. Pertama, untuk mengkaji kedudukan tulisan Jawi dan kaitannya dengan perlembagaan Malaysia. Kedua, untuk mengkaji aplikasi tulisan Jawi dalam pelbagai aspek. Dan ketiga, untuk mengkaji faktor pengurangan implementasi tulisan Jawi dan kesan penolakannya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Nur Afiq bin Amran akan membentangkan asal-usul tulisan Jawi. Pertama sekali, Jawi mempunyai hubungan kait yang rapat dengan tulisan Arab. Jawi berasal daripada tulisan Arab yang tiba di tanah Melayu bersama-sama dengan pendatang Arab pada ketika dahulu. Istilah Jawi pula disering dikaitkan dengan panggilan Arab kepada suatu rumpun bangsa di Nusantara. Orang Arab beranggapan semua suku di Nusantara berasal dari Jawa dan penghuninya dipanggil Jawi. Menurut Ahmad Johari Monai, nama Jawi itu berasal daripada bahasa Arab iaitu Jawah. Apabila dijadikan kata adjektif, Jawah menjadi Jawi. Perkataan Jawah atau Jawi berkemungkinan berasal dari perkataan Javad Wipa, iaitu nama bagi daerah Asia Tenggara pada zaman purba. Pandangan ini turut disokong oleh Muhammad Naqwi Al-Atas yang menyatakan bahawa kita mempunyai istilah Jawi, iaitu nama negara orang Arab terhadap seluruh bangsa-bangsa penduduk daerah kepulauan ini, iaitu alam Melayu. Menurut Zabbar pula, tulisan Melayu huruf Arab iaitu biasanya disebut orang pada ketika itu sebagai Jawi. Perkataan Jawi juga dikaitkan dengan istilah tanah Jawi, turun Jawi, kitab Jawi, ulama Jawi, orang Jawi, masuk Jawi dan sebagainya. Sebagai kesimpulan, dapat dijelaskan bahawa istilah Jawi ialah nama yang diberikan kepada seluruh bangsa di Kepulauan Melayu. Manakala bahasa yang digunakan oleh bahasa ialah bahasa Jawi dan tulisannya dinamakan sebagai Jawi. Sekian, terima kasih. Sambungan kepada asal-usul tulisan Jawi. Sejarah kewujudan tulisan Jawi adalah hampir sama dengan kedatangan dan penghayatan agama Islam di tanah Melayu, malah Kepulauan Melayu pada zaman tersebut. Tulisan Jawi dicipta oleh orang-orang Melayu dengan berpandukan tulisan Arab untuk menyeja bahasa Melayu yang dijadikan sebagai bahasa agama Islam. Pada masa yang sama, bahasa Melayu sudah mempunyai tulisan dan ejaan Rumi atau Kawi. Perkara ini berlaku kerana tulisan Jawi lebih padan dan sesuai untuk melambangkan istilah dan sebutan agama Islam yang bersumberkan Al-Quran dan Al-Hadis, yang sememangnya harus disebut dengan betul.
Ini adalah kerana sebutan yang berbeza membawa maksud yang berbeza dalam istilah Islam dan dapat menjejaskan keimanan. So, konklusinya, zaman Melayu Melaka menggunakan dan mencipta lisan Jawi apabila memeluk Islam adalah untuk merakam perseratan Islam dan menggunakannya selama hampir 1000 tahun. Ini adalah untuk memelihara kesucian ajaran Al-Quran dan Al-Hadis demi menjaga maknanya dan isi-isinya. Peranan tulisan Jawi. Ia mempunyai pelbagai peranan dalam kehidupan kita. Menurut Muhammad Alwi Yusof, peranan utama tulisan Jawi adalah untuk menulis kitab agama, buku-buku, risalah, perjanjian-perjanjian, warta-warta kerajaan, permasyuran rasmi kerajaan, karya sastera dan juga surat-surat perjanjian dengan negara-negara luar. Sebagai contoh, urusan surat menyurat antara Raja-Raja Melayu dengan Kerajaan Inggeris di Pahang semasa pemerintahan Sultan Ahmad, iaitu Sultan Pahang yang pertama dari keturunan bendahara, telah menggunakan tulisan Jawi semasa berutus surat dengan Kerajaan Inggeris. Selain itu, Presiden British yang pertama iaitu J.P. Roger juga menggunakan tulisan Jawi dalam suratnya untuk Sultan Ahmad. Selain itu, kitab-kitab agama yang berbentuk sejarah, hikayat, syair dan juga menggunakan tulisan Jawi dan menjadi satu-satunya bacaan bahasa tempatan pada masa lalu. Para ulama dari dunia Melayu muncul di Palembang, Riau, Kedah, Kelantan, Terengganu, Pahang, Patani, Banjarmasin, Aceh dengan menggunakan kitab-kitab dalam pelbagai bidang. Antara contoh kitab-kitabnya ialah kitab Taj Al-Salatin yang ditulis oleh Bukhari Al-Jauhari dan kitab Bustan Al-Salatin tulisan Nuruddin Al-Raniri. Pada zaman kini pula, tulisan Jawi yang menggunakan abjad Arab terbukti mampu menjadi media ilmiah, komunikasi, pentadbiran dan politik. Selain itu, ia juga mampu menunjukkan peradaban sesuatu masyarakat. Tulisan Jawi masih lagi digunakan sehingga ke hari ini. Antaranya ialah tulisan Jawi digunakan di institusi Istana Kesultanan Melayu sebagai surat rasmi. Selain itu, di pejabat mufti, sekolah pengajian agama, teks-teks bagi khutbah solat hari Jumaat, sijil nikah dan sijil-sijil perhargaan. Tulisan Jawi juga dapat dilihat pada duit kertas. Selain itu, waktu solat juga diumumkan menggunakan tulisan Jawi. Seterusnya, batu nisan juga diukir menggunakan tulisan Jawi. Ukiran-ukiran di masjid-masjid dan surau-surau kebanyakannya menggunakan tulisan Jawi. Akhir sekali, terdapat beberapa papan tanda yang masih menggunakan tulisan Jawi seperti di Kelantan yang menggunakan tulisan Jawi pada kebanyakan papan tanda kedai-kedai mereka. Assalamualaikum, nama saya Saiful Izzat bin Muhammad. Hari ini saya akan membincangkan tentang Jawi sebagai adat dan budaya orang Melayu. Seperti yang kita tahu, Jawi telah lama bertapak di tanah Melayu, iaitu sebelum zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi, dan ia cukup banyak digunakan dalam pelbagai bidang, contohnya seperti bidang pentadbiran, bidang perdagangan dan juga adat istiadat orang Melayu. Perkara pertama yang saya akan bincangkan ialah aplikasi tulisan Jawi pada pembuatan keris. Keris merupakan senjata yang sangat istimewa orang Melayu kerana ia merupakan lambang kekuasaan, lambang marwah dan kedaulatan orang Melayu. Dan tulisan Jawi merupakan pelengkap kepada pembuatan keris. Ini dapat dibuktikan dengan penemuan keris beduk dari Melaka iaitu pada tahun 1577 yang mempunyai ejaan Ahmad bin Mahmud dalam tulisan Jawi dan juga Allah Muhammad Melaka pada tulisan Jawi di mata keris tersebut. Perkara yang kedua ialah tulisan Jawi dalam dunia intelektual alam Melayu, merujuk kepada asal-usul percintaan dan juga penggunaan tulisan Jawi dalam masyarakat Melayu. Ia merupakan sumbangan daripada ulama Melayu Islam yang pada awalnya mengasaskan dan memperkayakan bahasa Melayu dalam bentuk tulisan Jawi
dan ia digunakan sebagai alat dalam perkembangan keilmuan Islam. Dalam kerangka masa perpaduan ummah, karya-karya Melayu Islam yang menggunakan tulisan Jawi telah banyak dikembangkan dan juga disebarkan di banyak tempat di dunia Islam seperti di Mekah, di Bombay, Istanbul dan juga Kahirah. Antara karya-karya epik yang bersejarah dikarang oleh orang Melayu dalam tulisan Jawi seperti Sulatun Salatin, iaitu yang bermaksud sejarah Melayu yang tersenarai dalam kenangan dunia oleh UNESCO. Assalamualaikum, nama saya Ahmad Karsi Syakirin dan seterusnya ini adalah faktor pembangkitan isu penolakan tulisan Jawi. Kebelakangan ini, isu pembelajaran tulisan Jawi di sekolah vernacular telah memuncak dan disebabkan Persekutuan Persatuan Lembaga Pengurusan Sekolah Cina Malaysia iaitu Dongzong telah menyerahkan memorandum untuk menolak pembelajaran tulisan Jawi. Masyarakat umum, khususnya kaum Cina di negara ini, dilihat menolak pelaksanaan pembelajaran tulisan Jawi di Sekolah Jenis Kemasahan Cina SJKC dan Sekolah Jenis Kemasahan Tamil SJKT adalah disebabkan fear factor ataupun faktor takut. Faktor takut yang disebutkan ialah takut akan islamisasi oleh tulisan Jawi. Pemimpin gerakan Dongzong mendakwa pengajaran Jawi adalah satu ajaran agama dan tiada sesiapa pun boleh diminta menerima ajaran sesuatu agama dan mengambil bahagian dalam apa-apa upacara sembahyang sesuatu agama selain agamanya sendiri. Selain itu, dapatan dari sesi temu bual yang dilakukan menerusi aplikasi Instagram bersama rakyat Malaysia yang berbangsa India yang bernama Hamzah Vartini, anak perempuan Mohana Kumar, beliau menyatakan bahawa punca pembangkitan isu Jawi ini disebabkan kekurangan kesedaran tentang kepentingan mempelajari tulisan Jawi serta kekurangan nilai memartabatkan agama dan bangsa. Kajian ini telah dijalankan menggunakan dua kaedah metodologi. Metodologi yang pertama ialah berdasarkan temu bual secara atas talian. Hamzah Vartini, anak perempuan Mohana Kumar, telah ditemu bual pada 14 Mei 2020. Beberapa soalan telah diberikan kepada beliau untuk dianalisa. Seterusnya, melalui sumber rakaman temu bual bersama Datuk Profesor Mohamed Hatta Shaharom yang merupakan pengerusi Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka. Kaedah yang kedua ialah dengan bertanya pendapat dan pandangan para responden di Google Form. Google Form tersebut telah diedar pada 18 Mei 2020. Terdapat 50 orang responden telah memberikan pendapat mereka. Responden-responden ini terdiri daripada pelbagai pihak dan peringkat umur. Sebagai contoh, kami mempunyai responden yang tergolong daripada pelajar dari pelbagai universiti. Selain itu, kami juga mempunyai responden yang telah bekerja. Selain daripada itu, mereka juga terdiri daripada pelbagai kaum, iaitu kaum Melayu, Cina, India dan juga Kedayan. Kami juga telah melakukan sedikit penyelidikan berdasarkan tahap pendidikan responden-responden ini. Dapatan kajian pertama iaitu dengan menekankan tentang kedaulatan dan juga ketuanan tulisan Jawi. Dan perbincangan ini telah dirungkaikan melalui sumber rakaman yang berdurasi 3 minit oleh Datuk Profesor Mohamed Hatta Shaharom yang merupakan pengerusi Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka. Perkara pertama yang ditekankan oleh beliau ialah ia menyatakan bahawa tulisan Jawi merupakan tulisan yang telah lama digunakan iaitu sebelum zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi, dan ini telah dibuktikan oleh sumber sejarah yang menyatakan bahawa tulisan Jawi telah pun digunakan sebelum zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi dan kemudian digunakan oleh zaman Kesultanan Melayu Johor dan juga di Aceh. Dan Datuk Profesor Mohamed Hatta juga menekankan bahawa orang Melayu di Nusantara iaitu di seluruh Sumatera, Semenanjung Tanah Melayu dan juga pesisiran pantai Borneo, Kalimantan kesemuanya mengimplementasikan Jawi dalam urusan seharian mereka beratus-ratus tahun dahulu. Ini membuktikan bahawa tulisan Jawi digunakan secara meluas di seluruh Sumatera. Dan seterusnya, menurut Profesor Mohamed Hatta juga,
pada zaman Kesultanan Melayu Melaka dahulu, interaksi antara orang Barat dan juga orang Sumatera ialah dengan menggunakan tulisan Jawi dalam sistem pentadbiran beliau dan juga dalam dari segi perdagangan orang Melayu dahulu. Seterusnya, 4.2. Kedudukan Jawi dalam Perlembagaan Malaysia. Seperti yang sudah sedia maklum, kedudukan tulisan Jawi sangat tinggi serta amat berkait rapat dengan identiti dan jati diri negara. Meskipun tulisan Jawi telah dianggap sebagai tidak relevan pada masa sekarang, namun ianya masih mempunyai kedudukan tersendiri dalam Perlembagaan Malaysia. Kedudukan tulisan Jawi dapat dilihat dalam Perkara 152, Perlembagaan Persekutuan serta Seksyen 9 dan Seksyen 10 Akta Bahasa Kebangsaan 1963 sehingga 67. Di dalam Akta Bahasa Kebangsaan 1963-67, Akta 32, di dalam Seksyen 9 telah dinyatakan bahawa tulisan bagi bahasa kebangsaan ialah tulisan Rumi dengan syarat bahawa ini tidak melarang penggunaan tulisan Melayu yang lebih dikenali dengan nama tulisan Jawi bagi bahasa kebangsaan. Hal ini menunjukkan bahawa tulisan Jawi atau tulisan Melayu sama sekali tidak mempunyai sebarang larangan dan boleh digunapakai secara langsung sebagai bahasa kebangsaan. Selain itu, di dalam Akta Bahasa Kebangsaan 1963-67 Seksyen 10 telah dinyatakan bahawa bentuk angka bagi bahasa kebangsaan ialah bentuk angka Arab. Sudah terang lagi bersuluh bahawa tulisan Jawi amat berkait rapat dengan bahasa Arab. Di dalam akta tersebut, angka Arab telah dinobatkan sebagai bentuk angka dalam bahasa kebangsaan dan ini secara tidak langsung mengukuhkan lagi penggunaan dan kedudukan tulisan Jawi dalam Malaysia. Merujuk kepada Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan Fasal 1, bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu dan hendaklah dalam tulisan yang diperuntukkan melalui undang-undang oleh Parlimen dengan syarat bahawa A. Tiada seorang pun boleh dilarang atau dihalang daripada menggunakan selain bagi maksud rasmi atau daripada mengajarkan atau belajar apa-apa bahasa lain, dan B. Tiada apa-apa jua dalam fasal ini boleh menjejaskan hak kerajaan persekutuan atau hak mana-mana kerajaan negeri untuk memelihara dan meneruskan penggunaan dan pengajian bahasa mana-mana kaum lain di dalam persekutuan. Secara ringkasnya, dapat disimpulkan bahawa tulisan Jawi amat berkait rapat dengan Rumi dan seterusnya dapat digunakan dalam bahasa Melayu tanpa sebarang masalah atau melanggar mana-mana undang-undang ataupun bercanggah dengan Perlembagaan Malaysia. Tulisan Jawi yang mana pada zaman dahulunya menjadi lambang kedaulatan masyarakat Melayu kini sudah diambil alih oleh bahasa Rumi. Antara faktor pengurangan implementasi penggunaan tulisan Jawi ini adalah berdasarkan beberapa faktor utama. Antaranya adalah seperti peralihan peranan tulisan Jawi itu sendiri. Pengubahan peranan tulisan Jawi ini adalah bermula daripada beberapa faktor utama seperti penjajahan orang Inggeris ke tanah Melayu. Penggunaan bahasa Inggeris yang turut diperkenalkan dalam tulisan Rumi sekaligus menafikan tulisan Jawi sebagai lambang kedaulatan masyarakat Melayu. Hal ini telah menjadikan tulisan Rumi lebih dominan di negara ini. Bukan sahaja bahasa Inggeris, malah ada juga setengah masyarakat Melayu yang mana beragama Islam turut menggunakan bahasa Rumi bagi tujuan membaca Al-Quran. Meskipun hal ini sudah jelas bahawa Al-Quran itu sendiri telah diturunkan dalam bahasa Arab yang mana saling berkait rapat dengan tulisan Jawi. Selain itu, penambahan pendaharaan perkataan dalam bahasa Melayu turut menjadi faktor utama akan pengurangan implementasi tulisan Jawi ini. Kewujudan beberapa perbendaharaan baru dalam bahasa Melayu yang mana diambil daripada perkataan Inggeris telah menjadikan tulisan bahasa Melayu itu sukar untuk ditulis menggunakan tulisan Jawi. Hal ini adalah kerana bahasa Inggeris mempunyai perkataan tertentu yang tidak ada dalam tulisan Jawi maupun bahasa Melayu. Hal
dapat dibuktikan melalui Kamus Dewan Bahasa edisi keempat terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, yang mana terdapat lebih daripada 200 perkataan bahasa Inggeris telah didaftarkan, yang mana rata-rata perkataan ini menggunakan penciptaan tulisan Jawi baru yang bersesuaian dengan bunyi huruf-huruf tersebut. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya akan membentangkan aplikasi tulisan Jawi dalam kepelbagaian aspek. Sejak awal pengenalan tulisan Jawi, bukan sahaja ia menjadi tulisan utama bagi penduduk semenanjung Tanah Melayu, malah aplikasi tulisan Jawi adalah menyeluruh sehingga merangkumi beberapa kepulauan Melayu yang lain seperti Indonesia, Singapura, Selatan Thai, Sri Lanka dan Brunei. Penggunaan tulisan Jawi dalam penerbitan majalah, akhbar, risalah dan naskah bacaan telah menjadi bukti utama akan kepentingan penggunaan tulisan Jawi dalam kalangan masyarakat Melayu. Pada tahun 1869, Sri Lanka telah menerbitkan sebuah akhbar Melayu dalam tulisan Jawi yang berjudul Alamat Langkapuri, yang mana seterusnya telah menjadi antara tunas utama dalam perkembangan aplikasi tulisan Jawi dalam penerbitan karya-karya sastra, risalah dan termasuk hal-hal persuratan. Dapat kita lihat pada masa kini, penggunaan tulisan Jawi ini turut diaplikasikan pada bangunan-bangunan, papan tanda, iklan dan sebagainya bagi tujuan komersial. Antaranya adalah seperti ukiran tulisan Jawi pada batu nisan, wang kertas, dinding masjid dan surau. Hal ini dapat memberi impak yang positif dalam mempertabatkan tulisan Jawi dan memperkasakan penggunaannya agar kekal menjadi imej masyarakat Melayu. KPM turut memberikan pendedahan awal kepada para pelajar dan dengan menghasilkan buku-buku berkaitan penulisan Jawi seperti buku latihan Jawi tahun 1 hingga tahun 6, terbitan Sasbadi dan sebagainya. Jika pada masa dahulu, tulisan Jawi ini digunakan dalam perjanjian serta pemasyuran rasmi kerajaan, malah sebahagian besar daripada urusan persuratan antara Tanah Melayu serta British turut dilakukan dalam tulisan Jawi. Meskipun bertahun lamanya penggunaan tulisan Jawi dalam urusan persuratan surat rasmi di institusi Kesultanan Melayu masih lagi diteruskan. Selain daripada institusi Kesultanan Melayu, aplikasi tulisan Jawi kini turut digunakan dalam sijil nikah, teks khutbah Jumaat dan sebagainya. Dengan ini jelaslah bahawa aplikasi tulisan Jawi ini adalah masih relevan dalam masyarakat masa kini. Penggunaan tulisan Jawi kini bukan sahaja terhad kepada penulisan majalah, akhbar, urusan persuratan, malah perkembangan aplikasinya adalah secara menyeluruh, merangkumi ukiran seni dan budaya masyarakat Melayu. Sekian, terima kasih. Antara kesan penolakan tulisan Jawi ialah kurangnya ilmu pengetahuan dan ini akan menjadi kelemahan bagi seseorang individu. Selain itu, dengan penolakan tulisan Jawi, Jawi mungkin akan hanya menjadi sejarah. Hal ini kerana sudah pastinya generasi akan datang tidak akan dapat mempelajari tulisan ini. Malah, mereka sama sekali tidak akan kenal tulisan Jawi ini. Akhir sekali, tulisan Jawi akan dipandang remeh oleh orang luar kerana Jawi seperti tiada nilai. Berdasarkan dapatan kajian yang dibuat melalui soal selidik yang dijalankan melalui platform Google Form, seramai 50 orang telah menjawab soal selidik ini. Ia mewakili sebanyak 36 responden perempuan dan sebanyak 14 responden lelaki. Majoriti yang menjawab soal selidik ini adalah dalam lingkungan umur 20-an dan sebanyak 66% merupakan pelajar dan selebihnya masih bekerja. Sebanyak 58% kaum Melayu yang telah menjawab soal selidik ini. Diikuti dengan kaum Cina, India dan Kedayan sebanyak 24%, 14% dan 4% masing-masing. Dapatan kajian dari soal selidik tersebut mendapati bahawa sebanyak 66% responden menyatakan suara setuju bahawa tulisan Jawi diklasifikasikan sebagai tulisan untuk orang Islam dan selebihnya 34% menyatakan tidak. Seterusnya, sebanyak 80% responden menyatakan setuju akan tulisan Jawi memberi makna yang penting kepada rakyat Malaysia amnya dan kaum Melayu khususnya dan selebihnya menyatakan tidak setuju. Seterusnya, kajian mendapati bahawa sebanyak 52% setuju untuk tulisan Jawi dimasukkan ke dalam sistem silibus bahasa Malaysia dan selebihnya 48% tidak setuju. Terdapat pelbagai respon yang setuju dengan mengimplementasikan tulisan Jawi dalam subjek pengajaran bahasa Malaysia.
Antara penjelasan yang bersetuju ialah kerana tulisan Jawi adalah sebahagian daripada adat orang Melayu dan juga merupakan identiti negara. Sebahagian responden menyatakan bahawa supaya anak muda kini tidak lupa akan asal-usul tulisan Jawi, bak kata peribahasa, tak lapuk di hujan, tak lekang di panas. Pendapat dari kaum selain dari kaum Melayu menyatakan mempelajari tulisan ini tidak akan memberi sebarang bahaya, malah dapat mempelajari sesuatu yang baru. Sebalik itu, terdapat juga yang tidak menyokong akan implementasi ini. Antaranya ialah bukan kewajipan rakyat agama lain untuk mengamalkan tulisan Jawi. Selain itu, tulisan Jawi hanya patut dimasukkan jika guru-guru di sekolah mempunyai masa yang cukup untuk mengajar dan hanya patut dimasukkan jika tulisan Jawi boleh membantu pelajar lebih memahami dan menguasai bahasa Malaysia. Seterusnya, kajian mendapati bahawa responden menyatakan tulisan Jawi ini tidak perlu dimasukkan ke dalam sistem bahasa Malaysia. Sebaliknya, ia dijadikan sebagai subjek khusus yang perlu dipelajari oleh golongan muda, terutamanya Pada kesimpulannya, berdasarkan kajian yang telah dijalankan, kedudukan tulisan Jawi adalah sewajarnya diberikan keutamaan sejajar dengan tulisan-tulisan yang lain. Tulisan Jawi yang pada awalnya memainkan peranan utama dalam urusan perutusan Kesultanan Melayu, sekaligus menjadi tulisan rasmi dari gelombang isytiharan kemerdekaan menjadi bukti asas yang kukuh akan tentang kepentingan tulisan ini dari sudut sejarah berbanding dengan tulisan Rumi. Keputusan tulisan Jawi sebagai tradisi keilmuan masyarakat Melayu menjadi faktor kelemahan dalam proses sosial budaya serta pembinaan jati diri bangsa Melayu di negara ini. Meskipun wujud beberapa spekulasi serta tentangan daripada beberapa pihak yang menolak perkasaan tulisan Jawi di sekolah-sekolah vernakular antaranya, namun perkara tersebut tidak seharusnya menjadi isu dalam pengurangan implementasi tulisan Jawi ini, serta pengenalannya kepada masyarakat perlulah diteruskan. Pihak berkuasa dan yang terlibat haruslah bersama berganding bahu dalam usaha memberikan pendedahan akan pentingnya tulisan Jawi kepada masyarakat Malaysia. Bersama antara masyarakat juga adalah perlu dan penting dalam memartabatkan tulisan Jawi ini sejajar dengan harapan kerajaan dalam menaikkan nilai tulisan Jawi dan mengekalkan kedudukannya.